Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Ikan puyuh, ikan sepat berenang-renang di parit buntah. Apa khabar wahai sahabat? Jom sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua, keluarga besar Tanyalah Ustaz yang sudi bersama dengan kami pada pagi ini dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, yang pertamanya marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Allah masih lagi panjangkan umur kita, Allah masih lagi mengekalkan kita dengan pelbagai nikmat. Dan mudah-mudahan dengan nikmat itu menjadikan kita golongan hamba-Nya yang kekal bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, apa pun yang ingin kita lakukan pada hari ini kepada anda semua keluarga besar Tanyalah Ustaz, jangan lupa amalkan SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Pilihlah yang elok sikit, ni tidak tutup muka nampak hidung, tutup hidung nampak mulut kan. Jadi pakai yang elok sikit. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal. Nak pergi pasar ke, nak pergi mana-mana pun, jaga penjarakan fizikal. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai hand sanitizer kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah, insya-Allah pada pagi ini kita nak menyambung perbincangan kita tentang surah dalam Quran, dan insya-Allah pada pagi ini kita nak fokus kepada surah Az-Zukhruf bermula ayat 64 hingga 67. Jadi akak-akak, abang-abang di rumah yang tak ada lagi Quran, pergi ambil Quran. Lagi cantik ambil yang ada terjemahan supaya nanti bila ustaz syarahkan kepada kita, kita boleh nampak dia punya jalan penceritaan. Ambil. Okey? Dan lagi bang, jangan kalut. Dan lagi, pergi ambil. InsyaAllah bersama dengan kita pada hari ini, guru kita, saya seronok dengan guru saya ni. Sebab beliau ni selalu belanja kita. Bukan belanja makan tuan-tuan. Belanja dengan taranum-taranumnya. Lain tak bukan, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zarifi Daud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Saya rasa pagi ni rasa semangatlah bila dengan Da'i Hakim ni. Saya pun semangat Ustaz sebab saya tengok Ustaz matching Ustaz. Ustaz punya mask dengan Ustaz punya baju. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Baik, kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Tapi pastikan soalan yang ingin diajukan tentang perbincangan kita iaitu surah Az-Zukhruf bermula ayat 64 hingga 67. Baiklah, saya fikir sebelum kita nak hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan perbincangan kita pada pagi ini, eloklah saya rasa kita menjenguk seketika bagaimana perkembangan COVID-19 khususnya di negara kita. Kalau kita perhatikan, semalam kes baharu yang dicatatkan sebanyak 8,868 kes. Kes sembuh baharu dicatatkan sebanyak 5,802 kes. Dan kes kematian baharu dicatatkan sebanyak 135 kes, menunjukkan jumlah kes aktif sebanyak 77,275. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, kalau tengok kepada angka COVID-19 ini, duduklah rumah tuan-tuan kalau tak ada apa-apa. Janganlah ke mana-mana. Ya? Kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah, tanpa buang masa, saya fikir teruslah kita hulurkan kepada guru kita untuk mendengar apakah mukaddimah yang akan dijelaskan kepada kita tentang tajuk pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, Da'i Ustaz Hakim dan seterusnya. Para penonton setia Tanyalah Ustaz, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini kita mulakan hari kita. Tadi kita membaca surah Yasin dan kita berdoa dan kita teruskan ekspedisi kita mengembara di dalam Al-Quran. Khususnya kita pada pagi ini kita nak menyambung perbahasan sebelum ini yang telah pun dibimbing oleh Tuan Guru kita semua, Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah pada minggu lepas. Baik, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti yang Da'i Hakim sebut tadi, pagi ini kita nak melihat ayat nombor 64
sehingga ayat nombor 67. Jadi Da'i Hakim, saya rasa nak minta izin dulu untuk kita baca terlebih dahulu. Da'i Hakim ya. InsyaAllah. Da'i Hakim nak baca kah? Saya dah baca. Eloknya Ustaz lah. InsyaAllah. Tuan-tuan, kalau ada mushaf dan di skrin pun ada ya. Baik, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم. Maksud dia ayat nombor 63, ayat nombor 64, sesungguhnya Allah itulah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Hadza siratum mustaqim. Ayat nombor 65, tetapi golongan-golongan yang ada saling berdebat dengan mereka, maka celakalah orang-orang yang zalim kerana azab pada hari yang pedih, iaitulah pada hari kiamat. Ayat nombor 66 bermaksud, apakah mereka hanya menunggu sahaja kedatangan hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara mendadak, mengejut, sementara mereka tidak menyedarinya? Ayat nombor 67 membawa maksud teman-teman qarib pada hari itu saling bermusuh-musuhan antara satu sama yang lain, kecuali bagi orang ataupun bagi mereka yang bertakwa. Baik, saudara, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mari kita, sebelum kita mengulas ayat ini, kita lihat dahulu, kita ulang semula latar belakang surah Az-Zukhruf ini, Da'i Hakim. Baik, surah Az-Zukhruf mengandungi 89 ayat kesemuanya. Kemudian para ulama buat kajian lagi, dia kira pula jumlah kalimah yang berada di dalam surah Az-Zukhruf ini sebanyak 833 kalimah. Dipecah kecil lagi, jumlah huruf yang terkandung di dalam surah Az-Zukhruf ini berjumlah 3,400 huruf. Da'i Hakim dan para penonton, lihat ya bagaimana orang yang mencintai Al-Quran, mereka akan menyelidik, mereka akan meneroka Al-Quranul Karim sehingga jumlah kalimah, jumlah perkataan pun dihitung. Betul. Ini menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Baik, surah Az-Zukhruf ini diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda Rasulullah telah berada di fasa 2 dakwah Rasulullah di Makkah. Bagaimana pada waktu itu musyrikin Makkah mereka telah membuat rencana, mereka telah mengatur strategi untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka tak boleh terima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kontra dengan pegangan amalan nenek moyang mereka. Tambah satu lagi, mereka ego dengan pegangan mereka. Baik, kerana itu para penonton rahmati Allah, kalau kita tengok dalam surah Az-Zukhruf ini, kita dah masuk ayat nombor 64 sehingga ayat nombor 67 pada pagi ini. Betul. Kalau kita lihat bermula ayat 55, 56, 57 sampailah ayat nombor 66, Allah Azza wa Jal mengangkat watak seorang nabi terdahulu, iaitulah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kerana apa? Kerana tentulah
sebagai motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi diancam, diugut bunuh macam-macam, ya orang kata macam-macam, orang perli macam-macam, orang kata macam-macam lah. Baru nak buka mulut saja, terus orang kata hang ni pembohong, hang ni ahli sihir. Jadi para penonton, Allah Taala turunkan tentunya ayat-ayat Al-Quran ini antaranya ialah untuk memperteguhkan keyakinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ayat ini tentang Nabi Isa. Pada sebelum itu Allah Taala menceritakan tentang watak tokoh nabi seorang lagi, itulah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Saya pasti ramai yang tak sabar nak mendengar penjelasan tentang keempat-empat ayat surah Az-Zukhruf ini, tapi kita nak berehat seketika Ustaz. Baik. Kembali bergabung selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang topik tafsir dan taranum bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Zarifi Daud. Jadi kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami, jikalau ada kemuskilan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800881677. Dah tipu banyak kali dah ini, dah 10 kali dah tak diangkat-angkatnya. Tak apa, jangan marah. Boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan buat anda yang menonton melalui Facebook, kalau boleh jangan lupa belanja kami, tekan butang like. Dan kedua, tolong komen sama ada kami punya audio ni jelas ataupun tidak. Dan mungkin boleh komen balik apa yang telah Ustaz bicarakan sebentar tadi. Dan paling penting, jangan lupa akak-akak abang-abang share. Tekan butang share, sebab orang kampung saya kata sharing is caring. Okey, baik. Jadi tak apa buang masa. Tadi pada mukaddimah Ustaz ada menyebut tentang Nabi Isa alaihi salam. Jadi kita ada soalan yang pertama pada pagi ini Ustaz, berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salam yang diajukan oleh sahabat kita, iaitu Sahziatul Siddiq di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 64. Apakah di sini menjelaskan penegasan Nabi Isa kepada umatnya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan padanya? Di sini penegasan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Nabi Isa mengatakan Allah adalah Tuhannya dan hanya Allah sahaja yang patut disembah. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan fa'buduh di sini? Bagaimana yang dimaksudkan menghambakan diri padanya agar kita umat baginda Rasulullah jadikan panduan, dapat menuju jalan yang lurus dan segala amalan yang dilakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon perkongsian ilmu. Syukran Ustaz. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Betul Ustaz. Bila kita tengok balik soalan yang diajukan oleh Sahziatul Siddiq, adakah ayat ini menunjukkan yang Nabi Isa sendiri mengaku yang dia bukan Tuhan? Dia sendiri baginda yang mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Baik, Da'i Hakim dan puan kita yang bertanya, Puan Sahziatul Siddiq, terima kasih banyak puan. Baik, kalau kita tengok ayat nombor 64 ini, para penonton, inilah seruan dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa seruannya? Apa dakwahnya? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah, Tuhan aku. Allah, Tuhan kalian semua. Fa'buduh, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Hadza siratum mustaqim. Sembah Allah, mentauhidkan diri kepada Allah. Ini merupakan jalan yang lurus. Ini ialah jalan yang lurus. Ini merupakan mesej dakwah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, para penonton. Kerana itu, kalau kita tengok latar belakang para penonton, Nabi Isa diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu ialah untuk mengislahkan Bani Israel, kaum pada waktu itu yang sudah teruk keadaannya. Betul. Mereka larut dengan budaya materialistik, larut dengan kebendaan dunia.
Bukan setakat itu, mereka mengikut hawa nafsu mereka, mengubah, menyeleweng agama yang tertulis di dalam kitab Taurat. Yang mereka menyeleweng sampai ke tahap itu. Jadi, para penonton rahmati Allah, maka hadirnya diutuskan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam ini ialah untuk menyeru, membimbing, memberikan panduan kepada mereka. Dan ya Hakim, ini memberikan satu pengajaran kepada kita. Nombor satu, para ulama antaranya Al-Hafidh Ibn Kathir ataupun Buya Hamka pun dalam tafsir Al-Azhar menyatakan bahawa ini merupakan sifat Allah Maha Ar-Rahman dan Maha Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab sesuatu kaum. Allah taala tidak mengazab sesuatu kaum melainkan terlebih dahulu Allah hantarkan para rasul, para nabi untuk memberikan tazkirah, peringatan demi peringatan kepada kaum tersebut. Maknanya ini tanda maha kasih, maha sayangnya Allah kepada kita manusia. Betul. Allah hadirkan seorang rasul, seorang nabi untuk berdakwah kepada mereka. Yang jadi masalah hari ini ialah bagaimana mereka ini menyeleweng dan mereka ini menolak ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka ekstrim dalam kefahaman beragama. Jadi para penonton rahmati Allah, kalau kita tengok dalam Al-Quran, message ataupun dakwah Nabi Isa, konten dakwah tersebut dinyatakan di beberapa tempat ayat yang lain. Contohnya para penonton, kalau kita lihat di dalam surah Al-Maidah, ya. Surah Al-Maidah ayat nombor 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Isa putra Maryam. Padahal Isa sendiri berkata, Nabi Isa sendiri berkata, wahai Bani Israel, wa qala Al-Masih ya Bani Israel, ya Bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbukum, wahai Bani Israel, kamu sembahlah Allah, kerana Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kalian semua. Para penonton rahmati Allah, ini antara tempat ataupun rujukan kita bagaimana inilah message dakwah yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam untuk memulihkan umatnya. Walau bagaimanapun, malang sekali bagaimana kalau kita lihat kumpulan Yahudi dan juga ditunjangi oleh kerajaan Romawi pada waktu itu, apa yang berlaku, mereka setelah dihasut oleh kumpulan Yahudi ini, mengatakan Nabi Allah Isa ada agenda untuk menjatuhkan kerajaan Romawi pada waktu itu dengan mukjizat sihirnya itu, quote and quote sihirnya itu yang disebut oleh golongan Yahudi ini. Akhirnya mereka berkomplot, dua pihak ini, mereka merancang untuk menyeksa dan membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi itu agenda mereka. Allah Azza wa Jalla ada perancangan yang maha sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada sebut tentang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana diseru sendiri oleh Nabi Isa kepada umatnya pada ketika itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma Ustaz, pada hari ini kita nak tahu juga bagaimana konsep penghambaan yang diajukan oleh Sah Ziatul Siddiq tadi, iaitu berkenaan bagaimana penghambaan sebenar. Sebab kalau tengok hari ini ramai lagi orang yang dia buat baik, alhamdulillah, tapi masih lagi ada juga perkara-perkara kemungkaran yang dia buat juga. Jadi bagaimana dari sudut penghambaan Ustaz? Silakan. Cantik sangat soalan tambahan daripada Dai Hakim ini. Akidah yang sempurna ialah kita meletakkan sepenuhnya keyakinan kita kepada Allah. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini syirik boleh berlaku dalam beberapa keadaan. Betul Ustaz. Contoh, ya, kita mempercayai ada kuasa lain yang boleh memberikan mudarat ataupun manfaat kepada kita. Yang ni yang jadi masalah. Yang orang duk percaya apa? Sihir, tilik, apa lagi dan seumpamanya lah, kan? Jampi serapah yang mengarut-mengarut ni. Jadi
ini juga merupakan elemen yang boleh merosakkan akidah kita. Betul. Jadi tambahan pula pada hari ini, para penonton rahmati Allah, saya nak kaitkan dengan situasi semasa pandemik pada hari ini. Kita memahami ya badai ombak COVID-19 ini membadai semua orang. Betul. Semua orang kena. Semua terkena, Ustaz. Semua terkena. Setuju. Baki lagi yang membedakan seseorang itu ialah dia ni macam mana. Kalau dia naik kontena, okeylah. Maknanya tak terasa sangat badai tu. Tapi kalau orang tu naik sampan, terhuyung hayang boleh pecah sampan itu kan. Jadi dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bimbang pada waktu ini kalaulah rohani kita tak kuat, ya spiritual kita tak kuat, akhirnya kita jadi murung. Ya, satu hal, bukan setakat spiritual tidak kuat, mungkin mental kita ada sakit mental dan sebagainya, kita tidak bertemu dengan kaunselor ataupun mendapat rawatan yang betul. Pada waktu itu dengan ajakan ataupun pujukan yang lain, kita bimbang pada waktu kita berasa kita tidak stabil, pemikiran kita rasa terumbang-ambing dan sebagainya. Akhirnya pada waktu itu kita bimbang, iblis, syaitan itu datang mengambil peranannya, membisik yang bukan-bukan kepada kita. Akhirnya kita mengambil jalan yang tidak sepatutnya, yang tidak rasional. Jadi saya kira apabila kita sebut fa'buduh, Allah Azza wa Jalla menyebut fa'buduh, maknanya kita meletakkan sepenuhnya tauhid kita kepada Allah, dan salah satunya ialah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita yakin ujian yang Allah Taala bagi kepada kita ini ada sisi hikmahnya. Betul. Ada sisi baiknya. Antaranya mungkin lama dah kita tak bangun tahajud. Betul. Lama dah kita tak angkat tangan berdoa dengan penuh feeling, dengan penuh rasa khusyuk minta tolong pada Allah. Mungkin sebelum ni doa pun letak atas dada begitu ya kan, sambil main WhatsApp. Betul, kan? Ustaz. Sambil doa tu, Ustaz, ya Allah, sepekala Subhanallah. Jadi antara hikmahnya, kita ambil hikmah sisi yang baik, iaitulah dengan kita memandang hikmah yang baik itulah ia akan memberikan kekuatan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, saya sangat setuju apa yang Ustaz katakan tadi. Dalam sibuk kita membina benteng fizikal dengan pakai mask, jaga penjarakan fizikal, pakai hand sanitizer, kena juga bina benteng rohani kita. Bagaimana? Dengan selalu baca Quran, dengar nasihat motivasi. Di mana da'i nak dengar nasihat motivasi? Di mana lagi? Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jadi banyak lagi yang kita nak dengar kata-kata nasihat daripada Ustaz, tetapi kita nak berehat seketika. Kembali bergabung selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Alhamdulillah Ustaz, saya sempat menjenguk seketika di Facebook Live kita. Alhamdulillah sudah ada 3.5 perkongsian. Jadi kepada anda yang sedang menonton ni, jangan terlupa untuk tekan butang share, sebab kita tak nak rugi. Orang lain dapat pahala, kita tak dapat pahala kerana menyebarkan ilmu pada pagi ini. Baiklah Ustaz, kita nak terus menyambung perbincangan kita tentang surah Az-Zukhruf. Kali ini kita nak raikan pula soalan daripada sahabat kita Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Dalam ayat ke-64 ini, adakah Nabi Isa alaihissalam dalam dakwahnya dapat memenangi hati-hati kaumnya, dan adakah mereka tetap menyatakan dengan tegas bahawa ianya anak Tuhan? Dan bagaimana pula Nabi Muhammad SAW, adakah baginda menggunakan ayat ini dalam dakwahnya kepada kaum musyriki Mekah waktu itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Pak Suli Romli atas soalan yang menarik. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Suli Romli, Da'i Hakim dan para penonton sekalian. Benar,
Kalau kita lihat sebenarnya ayat 64 ini dia ada kaitan dengan ayat nombor 63. Bagaimana pada ayat 63 itu Allah Azza wa Jalla menyatakan walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa liubayyina lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Baik, para penonton, perkataan jaa dalam bahasa Arab, jaa ini bermaksud perkara yang sukar, tentu sukar, berat, yang pasti akan berdepan dengan Nabi Isa. Maknanya Allah Ta'ala telah sendiri menyatakan walamma jaa. Mana perkataan jaa itu membawa maksud apa yang akan dilakukan, apa yang sedang dilakukan oleh Nabi Isa ini sesuatu benda yang sangat berat amanahnya. Betul. Berdepan dengan Bani Israel, kaumnya pada waktu itu. Kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam surah yang lain, surah Maryam. Surah Maryam ini surah yang istimewa. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana bonda Nabi Isa, iaitulah Sayyidah Maryam, seorang wanita salihah, seorang wanita yang suci, yang beribadah, taat beribadah kepada Allah, kemudian memakmurkan Baitul Maqdis pula, kan? Jadi bagaimana sejak kecil lagi kita tengok bagaimana Allah Taala telah memberikan gambaran Nabi Isa ini bagaimana. Baik, para penonton, kalau kita tengok pada ayat nombor 26 sehingga ayat nombor 34, panjang cerita ni. Baik. Para penonton, Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada Sayyidah Maryam, apabila selesai proses melahirkan Nabi Allah Isa, ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan nanti apabila kamu pulang semula ke tempat kamu, dan tentulah pada waktu itu geng-geng Bani Israel tadi ini mesti nak mengata yang bukan-bukan kepada Sayyidah Maryam yang mulia, yang suci ini. Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada Maryam, apa dia? Faquli inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiyya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Allah ajarkan kamu jawab kepada mereka itu, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Berpuasa ini antara lain bermaksud ialah puasa mulut. Maknanya aku tak akan respon kepada perlian ataupun kata-kata sinis tersebut. Aku tak akan respon kata-kata kalian. Kerana apa? Ini adalah arahan daripada Allah. Maknanya Allah mengajarkan kepada Sayyidah Maryam jangan respon, kerana urusan ini kami yang akan handle. Allah Azza wa Jalla yang akan menyelesaikan perkara ini. Kerana apa? Semua ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penonton dan rahmati Allah, dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyatakan Sayyidah Maryam pulang ke Baitul Maqdis itu dalam keadaan membawa Nabi Allah Isa itu dalam keadaan mengendongnya. Ya, dalam keadaan mengendong dan menyusu, setengah tafsir kata. Dalam keadaan menyusu. Lagilah, kan, menyebabkan tentu sekali golongan yang jahat ini akan berfikir dan berkata yang bukan-bukan. Mereka tidak melihat ini merupakan satu kita sebut sebagai satu mukjizat daripada Allah dan juga satu kekuasaan Allah. Allah boleh lakukan di luar upaya manusia. Betul. Kalau kita tengok penciptaan Nabi Adam alaihissalam, tidak ada bapa, tidak ada ibu. Ya. Kan? Kemudian penciptaan Nabi Isa, ya, tidak ada bapa. Kan? Kemudian kalau kita tengok penciptaan Nabi Muhammad, ada bapa dan ada ibu. Maknanya semua ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kata kun, maknanya kun fayakun. Jadi jadilah ia. Betul. Jadi para penonton rahmati Allah, menariknya tuan-tuan, kita tengok bagaimana jahatnya kelompok Bani Israel yang menyeleweng ini. Mereka mengatakan, mereka nak kata yang Sayyidah Maryam ini telah melakukan perbuatan yang terkutuk. Wal'iyadzubillah. Ya, mereka cuba untuk mengata dan memburuk-burukkan Sayyidah Maryam. Mereka kata apa? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya.
Ayat 28 bermaksud, wahai saudara perempuan Harun. Jadi, adakah maksud di sini Nabi Harun? Jawapannya tidak. Pada zaman itu, ada juga seorang lelaki yang dia juga merupakan seorang yang abid. Yang beribadah, lelaki yang saleh, yang namanya Harun. Jadi maknanya pada zaman itu terkenal Harun dan juga Maryam yang disebut sebagai orang yang suci, yang saleh-salehah, beribadah kepada Allah. Jadi mereka cuba mengaitkan. Mereka kata, inilah saudara Harun yang disebutkan ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang penzina. Dia cuba kait dengan keturunan pula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, apa juga kata-kata yang dikatakan oleh kumpulan yang menyeleweng ini, kamu jangan respon. Sebaliknya, apa tuan-tuan perempuan? Sayyidah Maryam telah menunjukkan kepada Nabi Isa, bayi yang sedang dikandungkan itu, ditunjukkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Seolah-olah memberikan isyarat, nah kamu komunikasilah dengan bayi ini. Allah. Tuan-tuan, pada waktu itu apa yang dikatakan oleh mereka itu yang menyeleweng ini? Mereka kata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ayat 29. Bagaimana kami hendak berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buaian ini? Tengok perkataannya tuan-tuan. Mereka tak kata, boleh bercakap ke bayi kecil ini? Kerana mereka juga suspend juga. Yalah, betul. Sebab mereka melihat watak personality Sayyidah Maryam yang suci, yang salihah, yang beribadah kepada Allah. Mereka ada rasa, boleh jadi, boleh bercakap juga. Jadi ayatnya mereka tak kata begitu. Mereka kata, adakah kami ini boleh bercakap dengan bayi yang masih kecil ini? Adakah bayi ini dapat memahami kata-kata aku? Jadi para penonton rahmati Allah, yang terakhir, ayat nombor 30. Ini merupakan salah satu mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Masih bayi ketika dalam pangkuan bonda yang tercintanya, dalam proses susuan lagi, dalam tafsir menyatakan, pada waktu itu Isa bercakap, qala inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Isa masa tu Nabi Isa bercakap terus pada waktu respon. itu. Terus respon. Qala inni abdullah, aku ini hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah. Allah memberikanku kitab Injil, Alkitab, kitab Injil untuk dibawa ajarannya, dan wa ja'alani nabiyya, dan Allah dan dia menjadikan aku seorang nabi. Masya Allah. Tercengang saya rasa. Tercengang. Jadi maknanya apabila kita membaca Al-Quran, inilah ayat Allah yang menceritakan apakah perkara yang maha benar untuk kita berpegang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, saya sangat setuju apa yang Ustaz katakan tadi, iaitu respon Ustaz. Dia sebut tentang respon. Orang kita hari ini Ustaz, berebut nak respon. Tak cukup dekat Facebook, dia tambah respon dekat platform yang lain. Jadi hati-hati dengan respon kita, sebab itulah yang kita akan jawab, betul Ustaz di hadapan Allah kelak. Baiklah, kita nak berehat sekali lagi. Kita nak istighfar seketika. Kembali bergabung selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Saya bila kita berhenti berehat tadi, saya tengok dekat komen di Facebook Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, ramai yang bertukar-tukar kata-kata nasihat, ramai yang berpesan, dan yang menariknya Ustaz, mereka tulis balik apa yang telah Ustaz katakan tadi di ruangan komen. Jadi ini satu benda yang positif yang anda perlu lakukan. Inilah kadang-kadang kerana ada sahabat kita yang baru masuk. Jadi mungkin terlepas pada perbincangan awal, bila dia tengok komen kita, dia dapat ilmu di situ, kita pun dapat pahala. Baik, jadi insya-Allah tanpa buang masa, kita nak teruskan soalan seterusnya daripada sahabat kita Nur Dahlia Biru
yang diajukan di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 65, mengapa golongan-golongan dari kaum itu bertengkar? Adakah mereka itu dari kalangan pemuka-pemuka agama daripada bangsa Yahudi yang mempengaruhi dan menghalangi orang-orang yang ingin beriman kepada Nabi Isa dengan menyesatkan mereka? Yang kedua, adakah golongan itu mengadakan hasutan dan berbagai fitnah serta tuduhan palsu ke atas Nabi Isa yang menyebabkan Allah murka dan akan mengazab mereka dengan siksaan yang amat pedih pada hari kiamat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Dahliah kuning. Kuning pula. Nur Dahliah biru. Okey. Terima kasih kepada Nur Dahliah biru atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Nur Dahliah yang bertanya satu soalan sangat baik. Baik, para penonton yang dirahmati Allah, seperti yang saya sebut tadi, Nabi Isa diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan nasihat, dakwah, tazkirah, peringatan kepada Bani Israel yang pada waktu itu telah terlajak jauh daripada ajaran agama. Allah. Pada waktu itu, zaman itu, kaumnya tenggelam dengan nikmat keduniaan, larut dengan materialistik, dan antara cirinya juga ialah mereka tidak mempercayai hari akhirat. Mereka tak percaya. Jadi ini satu perkara yang berlaku pada waktu itu. Kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara kekuatan yang Allah berikan kepada para rasul dan para nabi ini, antaranya ialah Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada para nabi dan para rasul. Betul. Allah berikan mukjizat kepada mereka. Apa maksud mukjizat? Maksudnya ialah kekuasaan Allah berikan untuk melemahkan apa juga kekuatan yang ada pada zaman itu. Contoh ya, kalau kita tengok pada zaman Nabi Musa, pada waktu itu ahli-ahli sihir ini mendapat tempat dalam masyarakat. Ya, sehingga kan ahli sihir ini mereka dipuja, bahkan mereka disembah. Jadi untuk melemahkan ya sihir-sihir pada waktu itu, Allah Azza wa Jalla memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Kita semua tahu bagaimana tongkat Nabi Musa itu yang melemahkan sihir-sihir yang ada pada waktu itu. Asalnya kayu mati saja, tetapi dijadikan tongkat, lempar bertukar jadi ular. Ya, jadi ini satu. Yang kedua, kalau kita tengok contoh pada zaman Nabi Saleh, ya, pada zaman Nabi Saleh Da'i Hakim, pada waktu itu kaum pada waktu itu mereka hebat berbisnes dan mereka buat sales, bisnes untung dahsyat dengan bisnes jualan unta tadilah. Ya, bahkan mereka jadikan gunung batu itu sebagai rumah-rumah mereka. Maknanya mereka ni terlampau taksub dengan apa, dengan kita sebut sebagai unta tadilah, ya. Kerana unta tadi pada fikir mereka memberikan keuntungan dunia. Allah Taala keluarkan seekor unta daripada gunung batu itu. Itu mukjizat pada Nabi Saleh. Baik, pada Nabi Allah Isa pula, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala memberikan satu mukjizat, dengan mana mukjizat itu sepatutnya menyedarkan orang yang menyeleweng itu bahawa wujud hari akhirat, wujud kehidupan selepas kematian. Selepas mati akan dibangkitkan semula. Baik, apa dia? Tuan-tuan rahmati Allah, bagaimana mukjizat Nabi Isa boleh menghidupkan manusia selepas mati. Ya? Antaranya sebagai contoh, kalau kita tengok, Nabi Isa mampu ambil tanah liat, kemudian dibentuk-bentukkan, dirupa-rupakan tanah liat ini dengan bentuk burung, bentuk seperti burung. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Azza wa Jalla, setelah ditiupkan kepada kita kata rupa bentuk seperti burung itu, yang tanah liat tadi ini tiba-tiba dengan izin Allah terbang jadi seperti burung yang original burung dengan izin Allah. Nah, jadi ini satu mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi para penonton rahmati Allah, dalam catatan para ulama kata ada sekitar 6 ataupun 7 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Salah satunya kita baca tadi dalam surah Maryam,
Nabi Isa boleh berkata-kata ketika masih bayi lagi, satu. Dan yang kedua, baginda diberikan penguasaan kitab Taurat. Baginda tahu perkara yang diseleweng oleh kaumnya tentang kitab Taurat. Yang ketiga, tadi Nabi Isa berupaya menghidupkan rupa bentuk burung tadi dengan izin Allah. Asalnya dengan tanah liat, dengan izin Allah jadi burungnya betul. Yang seterusnya, Nabi Isa berupaya untuk memulihkan pesakit yang buta sejak lahir, kemudian penyakit sopak boleh disembuhkan oleh Nabi Isa. Dan yang terakhir antaranya ialah Nabi Isa memohon kepada Allah supaya diturunkan hidangan daripada langit. Makanan turun daripada langit, dihidangkan kepada kelompok ataupun sahabat-sahabat yang digelar dengan Al-Hawariyun. Al-Hawariyun. Yang selepas ini kita akan perincikan siapakah Al-Hawariyun itu. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, tentulah mesej akidah, mesej tauhid, kembali kepada Allah, kembali kepada asas agama, iaitulah kembali mentauhidkan Allah. Itu menjadi ajaran, mesej dakwah utama Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Baik, jadi semoga kita tidak menjadi ego seperti kaum Nabi Isa yang nampak depan mata Ustaz nampak depan mata Nabi Isa boleh bercakap ketika bayi. Bukan nampak dekat Facebook, kalau Facebook boleh edit. Tapi sekarang ni nampak depan mata tetap tak nak percaya kerana apa? Kerana ego. Oleh itu, semoga kita dijauhkan daripada keegoan. Baik, kita ada soalan seterusnya Ustaz daripada sahabat kita Muhammad Izzuddin. Saya tak tahulah sebut Izzuddin ke Izzuddin. Okey. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Zarifi. Da'i Hakim, waalaikumsalam. Merujuk ayat ke-65. Adakah sesuai membaca ayat tersebut dengan Taranum Nahwan? Bagaimanakah dengan wujudnya perselisihan faham dalam kalangan masyarakat boleh mewujudkan suasana tidak tenteram? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Izzuddin. Izzuddin Ustaz, dia saja nak suruh Ustaz belanja sebenarnya. Allah. Ini dia tanya soalan tentang Taranum. Izzuddin ni qari ni, dia saja nak test kita ni. Mungkin Ustaz boleh belanja sikit Ustaz. Allahu Akbar. Ayat nombor 65 ya. Kalau kita nak buat Taranum Nahwan, Nahwan ini kurang lebihnya Bismillahirrahmanirrahim. Allah. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Allah. Macam itulah kot, lebih kurang. Oi, sedap Ustaz. Jadi lebih kurang. Taranum Nahwan. Macam itulah lebih kurang. Kemudian tadi Izzuddin tanya tentang dalam masyarakat yang berselisih pandangan kan? Ya, betul. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Apabila kita membaca kisah para nabi di dalam Al-Quran, antara mesej pentingnya ialah kita semua mestilah kembali berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh, dalam konteks kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya perkara yang telah disebut oleh Al-Quran, perkara yang disebutkan oleh hadis-hadis baginda Rasulullah, itu yang kita pegang dalam kehidupan kita. Jangan duk berdebat lagilah. Orang kata jadikan rujukan utama Ustaz. Ya, jangan duk berdebat lagilah. Jadikan rujukan utama dan kita beramal dengan apa yang telah diwahyukan oleh Al-Quran dan disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh berbeza pandangan, boleh dibenarkan. Tetapi bila kita nak berselisih pandangan, mesti ada adab, etika dan juga akhlaknya. Betul. Ya? Kita boleh ya, contoh kita tengok ada sahabat kita mungkin buat perkara yang tak betul. Kita boleh menegurnya, tetapi teguran kita itu mestilah teguran yang hikmah. Teguran yang tidak memalukan orang tersebut. Ya? Lebih baik ialah kita nak tegur orang ni, para penonton, antara yang diberikan ialah kita tegur dengan cara yang lunak. Kan? Contoh dari Hakim. Kita ni nak bagi bantuan, nak bagi infak ni bagus dah. Tapi ayat kita ni, ya Allah,
perli, sinis, merendah-rendahkan orang. tak tahan, Ustaz. Itu tak tahan. Itu tak tahan. Jadi yang ni kena jadi muhasabah kepada kita juga para pendakwah. Bagi bantuan tu alhamdulillah. Amat dianjurkan oleh agama, buat baik alhamdulillah. Tapi mulut ni ya Allah laser pula dah. Walaupun pakai mask Walaupun pakai mask. Terasa Ustaz Ya. Kita nak tegur boleh, tapi yang terbaiknya bagaimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu yang pertama bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Jadi apa salahnya kita panggil dia, kita dengan dia berdua, empat mata. Mata kita dengan mata dua, dengan mata dia. Waktu ni kita sebutlah bro. Macam ni. Bro, macam ni. Jadi dia pun tak terasa malu, bahkan dia hormat kepada kita. Betul. Berbanding kalau kita basuh dia di tengah. Basuh ni maksudnya kita hentam dia di tempat yang publik. Jadi hati dia makin jauh. Baik, para betul, kalau kita nak tengok akhlak baginda Rasulullah SAW. Ada satu hari tu, ada seorang yang dia lalu depan Rasulullah dan Aisyah. Dia kata kepada Nabi, Assalamualaikum. Maknanya dia makilah, celakalah ke atas engkau. Tuan-tuan, Aisyah pada waktu itu, bila dengar orang maki Nabi ni, dia tak tahan. Dia pun jawab balik, Assalamualaikum wa la'nah. Dia bagi 2 das pula kan. Celaka kepada kamu dan laknatlah kepada kamu. Tuan-tuan, Nabi memberikan teguran tazkirah kepada Aisyah. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang lemah lembut. Aisyah kata, ya Rasulullah, kau tak dengar ke orang tu maki kamu? Tuan-tuan, Nabi kata, aku telah menjawabnya. Wa'alaikum. Setakat itu saja. Jadi nak ceritanya tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berakhlak dengan akhlak yang santun. Jadi para penonton rahmati Allah, saya kira agenda akhlak sekarang ini sangat penting. Betul. Yang menjadi agenda kita semua. Tambahan pula tuan-tuan sekarang ni ya, bagaimana gejala sosialnya, macam-macam. Tak perlu kita perincikan, kita semua serba maklum. Dan hari ini tuan-tuan, kitalah sebagai ibu ayah, ya kitalah sebagai adik-beradik mesti mainkan peranan untuk mewujudkan suasana akhlak dalam rumah tangga kita. Betul. Itu baru satu bab, baru bab mulut. Kerana itu Nabi sebut kepada kita, Nabi ceritakan ada seorang fulanah, perempuan ini, yang mana Dai Hakim, dia solatnya banyak, puasanya banyak, alhamdulillah, amalan ibadatnya banyak, alhamdulillah. Tapi cuma satu je Dai Hakim. Nabi kata, wanita ini dia mulut laser. Mulut laser. Aduh. mulut laser, suka kata ke orang kan. Menyebabkan orang sakit hati dan sebagainya. Nabi kata, orang ni adalah ahli neraka, kata Nabi. Orang ini ialah ahli neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana tak jaga mulut. Kerana itu Nabi pesan kepada kita, tuan-tuan perempuan kan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Mereka akan bercakap perkara yang baik-baik. Kalau tak ada perkara yang baik-baik nak cakap, senyap. Senyap itu yang lebih bermanfaat kepada kita. Apa kerangka maksud hadis ini? Sebelum kita nak bercakap, fikir terlebih dahulu. Cakap yang baik-baik, fikir yang baik-baik. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baik-baik. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Fikir terlebih dahulu. Itu yang perlu kita lakukan. Sebab orang kita hari ini dapat sesuatu, oh tak boleh. Ini kena respon, kan? Kena respon, kena cakap. Sedangkan itulah yang akan mengurangkan pahala kita dan menambahkan dosa kita. Baiklah, soalan seterusnya. Saya agak tertarik soalan daripada sahabat kita di Facebook yang diajukan oleh Adib Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam. Pada ayat 66, apakah maksud mereka hanya menunggu kedatangan hari kiamat dengan cara yang mendadak dan mengapa mereka tidak menyedarinya? Ada 3 soalan Ustaz. Yang kedua, adakah wahum la yash'urun? Itu bermaksud mereka tidak menyangka bahawa hari kiamat berlaku kerana mereka sendiri tidak percaya akan kedatangan kiamat. Dan yang terakhir, bagi orang-orang yang dalam kufur dan melengahkan taubat sehingga tibanya hari kiamat, adakah mereka kembali kepada Allah dengan azab pedih seperti orang-orang musyrik yang menentang Nabi Isa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih Adib atas soalan. Terima kasih saudara Adib Aizuddin yang bertanya satu soalan sangat baik.
Para penonton yang dirahmati Allah, ayat nombor 66 ini sebenarnya juga memberikan peringatan kepada kita. Ya. Kerana kita bimbang, yang pertama sekali ajal maut itu datang secara tiba-tiba. Jangkaan kita duk rasa-rasa, kita duk jangka-jangka, kematian itu selalunya datang berkunjung ke depan muka pintu rumah kita waktu umur kita 70-an, 80-an ataupun 60-an lah, kan. Sangkaan kita begitu. Tetapi ajal maut ini ia tidak begitu. Ya, betul. Ia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila datang tepat pada waktunya, tak lewat sesaat, tak cepat sesaat, dia datang. Dia jemput kita. Dan pada waktu itu yang kita sangat bimbang-bimbangkan bila kita membaca ayat-ayat seperti ini, kita bimbang pada waktu itu kita belum bersedia sepenuhnya. Betul. Allahu Akbar dan yakin kalau fikir bab ni kita jadi takut nak tidur Betul, malam kan? pun. Betul. Tak lena. Tak lena tu sebab apa? Yalah amalan tak cukup. Betul. Termasuk diri saya. Takut esok tak terbangun, Ustaz. Takut esok tak terbangun ataupun esok buka-buka mata duk alam barzakh dah. Allah. Duk alam kubur dah. Betul. Yang ni yang kita bimbang. Betul. Kerana itu apabila kita membaca ayat-ayat seperti ini, tuan-tuan puan-puan, marilah kita mengajak diri kita untuk kita buat baik. Ya. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan kita sesama manusia. Baik, bila sebut jaga hubungan sesama manusia, saya ada pernah terbaca dalam satu riwayat, antara hebatnya para sahabat yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka suka derma, Kim. Mereka suka menderma, suka bantu orang lain. Antara satu riwayat, Siti Aisyah, dia derma duit dia kepada orang yang memerlukan. Padahal Siti Aisyah dalam riwayat kata, disebutkan, bajunya pun penuh dengan tampalan. Juga dengan seorang sahabat lagi namanya Talhah bin Ubaidillah. Dia suka membantu orang, derma duit kepada orang. Padahal dia ni baju terkoyak dan dia jahit Allah bajunya Allah. sendiri. Maknanya mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa mengutamakan orang lain. Berbanding mencari laba ataupun mencari keuntungan diri sendiri. Maknanya akhirat minded. Ya, betul, Ustaz. Akhirat minded. Apa pun yang kita nak lakukan, utamakan akhirat. Baiklah Ustaz, kita sebenarnya banyak lagi yang kita nak dengar pencerahan tentang surah Az-Zukhruf ayat 64 hingga 67 ini. Tetapi kita nak, kerana tayangan Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, teruskan menonton siaran tambahan lagi 30 minit di TV9. Tayanganlah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ayuh bangkit dan jangan mengalah. Jangan lupa untuk teruskan bersama dengan saya dan Ustaz Zarifi pada esok pagi dalam membicarakan tentang sambungan surah Az-Zukhruf. Tapi itu kita akan katakan esok pagilah. Cumanya pada hari ini kita nak fokus kepada ayat 64 hingga 67. Bagi anda yang baru bersama dengan kami, terima kasih. Dan jangan lupa bagi anda yang menonton menerusi Facebook, kalau boleh belanja kami dengan tekan butang like, komen apa yang telah Ustaz bicarakan kepada kita dan tekan butang share. Mudah-mudahan menjadi saham pahala kita di akhirat kelak. Baiklah, kita nak menyambung tentang soalan yang diajukan oleh Adib tadi berkenaan dengan golongan yang melambat-lambatkan taubat. Sebab saya teringat tadi Ustaz katakan, yang mati ni bang, dia tak kenal kita masa dan tempat. Sebab ada orang kata nantilah nak taubat tu ujung-ujung lah, dah bertongkat barulah kita bertaubat. Jadi bagaimana Ustaz dengan golongan yang ini? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara penonton, kalau kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang pertama menyatakan baginda Rasulullah dalam sehari Nabi beristighfar sebanyak 70 kali. Ini satu riwayat.
Riwayat yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar sehari 100 kali. Baginda Rasulullah seorang insan kekasih Allah, Khalilullah, insan yang dipelihara daripada sebarang dosa, maksum, pun masih beristighfar minta ampun kepada Allah. Kita ni tuan-tuan perempuan rahmati Allah, termasuk diri saya, kita semua berlumur dosa. Kalaulah orang tahu kita ni banyak dosa, dan kalaulah dosa ini berbau di tubuh kita, orang tak nak dekat dengan saya. Tetapi Allah, ya, maha kasih dan sayangnya Allah kepada kita, para penonton rahmati Allah, Allah lindung semua tu, Allah tutup keaiban kita. Kerana itu para penonton, kalau kita nak Allah Ta'ala tutup aib kita, kita jangan buka keaiban orang. Satu. Dan yang kedua tuan-tuan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, bilakah waktu ya Rasulullah doa yang paling didengari oleh Allah? Bila waktunya ya Rasulullah? Maknanya sahabat bertanya tentang masa. Bila waktu yang paling Allah dengar? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 2 waktu. Iaitulah yang pertama, waktu sepertiga malam. Sepertiga malam, waktu ini bila kita tadah tangan, angkat tangan berdoa kepada Allah, Allah dengar dan Allah akan jawab permohonan kita. Dan yang kedua, selepas setiap kali salat. Doalah kepada Allah kerana pada waktu itu doa Allah Ta'ala dengar dan mustajab doa kita. Kerana itu para penonton, jangan bertangguh beristighfar, minta ampun kepada Allah. Allah sentiasa menanti-nanti, menunggu-nunggu bilakah kita nak istighfar, minta ampun kepada Allah. Allah nak padam kesalahan kita. Cumanya kita istighfar kepada Allah. Kerana itu Hakim, bila Hakim sebut topik kita esok, jangan mengalah. Sekarang ini waktu pandemik COVID-19, para penonton ramai yang merintih, ya Allah, kenapa aku? Kenapa aku yang salat 5 waktu cukup? Kenapa aku yang puasa Ramadan cukup? Kenapa aku yang baca Yasin setiap Khamis malam Jumaat, baca surah Al-Kahfi lagi? Kenapa aku yang diuji? Para penonton, Allah Ta'ala memberikan jawapan dalam Al-Quranul Karim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para penonton, bila kita membaca ayat ini, jelas, tenang hati kita. Kerana apa? Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Mulk ini, Allah jadikan kematian dan kehidupan itu semuanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita para hamba ini. Allah nak cari di kalangan kita ini siapakah yang paling baik amalnya. Dalam tafsir, contohnya Al-Imam Al-Qurtubi contoh menyatakan, Allah Ta'ala nak cari hamba-hamba Allah, siapakah yang paling sabar, siapakah yang paling redha bila diuji, siapakah yang paling bertawakal kepada Allah mencari solusi dalam hidupnya, siapakah yang paling tenang hidupnya dengan kembali kepada Allah, tidak ambil jalan yang bukan-bukan, tidak ambil jalan pintas, sangkaannya bunuh diri itu penyelesai, penamat segala-galanya. Jawapannya tidak. Jadi para penonton, Allah Ta'ala telah menjawab persoalan-persoalan dan juga mungkin yang berselirak dalam pemikiran kita ini. Allah telah berikan jawapan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Huraian terpincinya besok. Itu yang kita nak dengar tu. Ustaz saja pancing kita. Kita dah semangat tapi Ustaz kata esok. Jadi teruskan menonton tayangan Ustaz bersama dengan kami pada esok pagi. Istighfar tuan-tuan, istighfar, istighfar, istighfar. Kerana silapnya pada kita, Allah itu Maha Pengampun. Kita yang tidak berlumba-lumba memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita nak beristighfar seketika. Kembali bergabung selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala?
Panadol Activast diserap 2 kali lebih cepat untuk kelegaan sakit. Panadol Activast. Sebagai seorang chef, bila kita nak mencuba itu ada gangguan. Seorang kawan dia mencadangkan, cubalah Sensodyne. Tak sampai habis pun tube Sensodyne saya, ketidakselesaan itu kurang dengan banyak. Tukar kepada Sensodyne hari ini. Saya melihat ibu mengalami kesukaran bergerak kerana tulangnya semakin lemah. Jika ibu menjaga kesihatan tulangnya di awal usia, mungkin ini boleh dielakkan. Postur badan ibu mungkin membungkuk. Ini juga boleh terjadi kepada saya. Jadi, mulai sekarang, kami mengambil Caltrate 600 Plus. Ia mengandungi 6 nutrien penting untuk membantu mengekalkan kekuatan tulang. Caltrate untuk tulang yang kuat. Super, 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 super. La, 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 la. Ada Safi super semua pun. Safi Sheila super. Super lembut, super wangi, super ringan, super. Super lembut, super wangi, super ringan, super. Turun sepanjang hari, 11 minyak di sisi. Rambut super, hari super. Safi Sheila. Panadol adalah ubat yang saya percaya di tempat kerja dan di rumah setiap kali sakit kepala menyerang. Badan akan menyingkirkan paracetamol secara semula jadi dalam 24 jam. Percaya Panadol, berkesan tanpa menjejaskan kesihatan. Kebanyakan orang tak tahulah masalah sensitif gigi dan gusi boleh berlaku secara serentak. Guna ubat gigi yang berumusan khas Sensodyne Sensitivity and Gum untuk menangani gigi sensitif dan masalah gusi dalam satu tiub. Ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui Didik TV KPM, pendidikan maya yang meliputi kurikulum kebangsaan, dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman untuk murid-murid prasekolah, rendah dan menengah. Pembelajaran kini lebih menyeronokkan bila-bila masa di mana jua. Hanya di NTV 7. Didik TV KPM. Maaf, anda terpaksa diberhentikan kerja, merasa bingung, sedih, putus asa, tertekan dan hidup telah pun hancur? Haruskah begitu? Ketahui bagaimana Allah menjawab segala keluh kesah ini? Jalan keluar telah Allah tunjukkan pada 21 ayat-ayat dalam Al-Quran, penuh hikmah dan luar biasa. Ayo, bangkit dan jangan mengalah bersama Istimewa Tanyalah Ustaz Sabtu ini di TV3 dan TV9. Di petang hari, suasana redup pohon rambutan di tengah laman. Cabaan dugaan lumrah hidup, ujian Tuhan menguji iman. Ayuh bangkit dan jangan mengalah. Oleh itu tuan-tuan, hari ini kita banyak diuji, tetapi teruskan bangkit dan jangan malah. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kita kemudahan dan pertolongan di sisinya. Baiklah, kita nak menyambung perbincangan kita tentang surah Az-Zukhruf ini. Kali ini kita nak raikan pula soalan daripada Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya pada ayat yang ke-66. Adakah orang-orang musyrik tetap dengan kelalaian dan tetap terus melakukan kemungkaran? Dengan jelas, walaupun orang-orang musyrikin ini telah didakwah oleh Nabi Muhammad SAW selama selebih 10 tahun. Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Pak Suli Romli atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, Pak Suli Romli, terima kasih. Dalam sirah, tentu sekalilah, yang mana yang tegar-tegar ni, ya, yang tetap menutup pintu hati mereka, menutup pintu hati, menutup mata, menutup telinga, menutup pandangan mereka. Mereka tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok para penonton sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sepanjang di Makkah dan juga termasuk di Madinah, kalau lebih lagi di Makkah lah, Nabi dikata macam-macam. Ya, bagaimana musyrikin Makkah, mereka tak panggil Muhammad. Sebab Muhammad itu bermaksud yang terpuji. Mereka tak ada memuji Rasulullah. Sebaliknya mereka memanggil ya Mudhammam, Allah, yang bermaksud yang dikeji. Tengok jahatnya, busuknya hati mereka. Mereka tak boleh terima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tengok Rasulullah berdepan dengan mereka dengan cara yang positif. Nabi kata, aku bukan Mudhammam, aku bukan yang dikeji, tetapi aku Muhammad. Nabi betulkan. Ya, maknanya tengok bagaimana Nabi menguruskan psikologi itu. Maknanya Nabi tetap memberikan kita kata bersangka baik. Ya, maknanya Nabi tidaklah telan bulat-bulat kutukan ejekan mereka itu. Sebaliknya Nabi terus berdakwah. Tengok, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap tidak putus asa dalam mengajak orang
untuk melakukan kebaikan. Jadi ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita para penonton. Tak rasa letih, tak rasa penat untuk kita ajak orang untuk lakukan kebaikan. Kerana apa? Orang yang ajak orang melakukan amal-amal soleh ini, Nabi kata kita dapat pahala juga sebab kita ajak dia buat kebaikan. Selama mana dia buat kebaikan itu, kita dapat pahalanya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Itulah hebatnya Nabi, lainnya Nabi berbanding kita. Cacian dibalas dengan penuh hikmah dan adab. Adapun kita, cacian dibalas dengan cacian. Berubahlah, tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dimaki, dicaci, bersabar, balas dengan penuh hikmah dan penuh adab. Baiklah Ustaz, bila Ustaz sebut tentang sahabat tadi pada pertengahan perbincangan kita, ada satu soalan yang boleh kita kaitkan tentang sahabat ini yang diajukan oleh Izara. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 67, bagaimana ciri panduan untuk mencari sahabat yang tidak menjadi musuh kita dan membantu kita ketika di akhirat? Ini kerana ada segelintir tampak kebaikan namun sebaliknya pula di belakang. Yang kedua, bagaimana pemilihan sahabat itu? Apakah berdasarkan ilmu atau adabnya? Ini kerana ilmunya tinggi namun akhlak adabnya sesama manusia ada ketirisan. Manakala ada pula yang kurang ilmunya namun amat baik dari segi akhlak adabnya. Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Izara atas soalan. Terima kasih saudari Izara. Panduan mencari sahabat dalam hidup kita. Para penonton, nombor 1, carilah sahabat ataupun teman yang akhlaknya baik. Kerana apa? Apabila kita mencari rakan teman yang akhlaknya baik, kita sendiri jadi baik. Ya, maknanya kalau kita cari rakan teman yang cakap yang baik-baik, yang rajin pula melakukan amal-amal kebaikan, jadi secara sendirinya kita pun berada dalam persekitaran yang baik-baik. Betul. Jadi ini panduan yang pertama. Panduan yang kedua, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita terlebih dahulu usahalah untuk jadi baik. Kita terlebih dahulu. Kita mulakan dulu. Faham? Ya, kerana itu bila kita bersahabat dengan teman-teman, tuan-tuan, jangan malu, jangan segan untuk ajak kawan-kawan untuk salat. Jangan malu, jangan segan untuk ajak-ajak kawan-kawan untuk sedekah, bantu orang. Biarlah kita yang menjadi orang yang memercikkan api. Maksud saya mencetus semangat. Spark. Ya, kita yang mencetus orang lain untuk buat kebaikan. Jadi kalau masing-masing berfikir dengan agenda ini, maka insya-Allah kita jadi orang yang mulia. Baik, para penonton rahmati Allah. Dalam kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi Isa, Allah Azza wa Jalla telah menghadirkan golongan yang disebut sebagai Al-Hawariyun. Dalam surah As-Saff ayat 14 Allah nyatakan perkara ini. Bagaimana Isa telah dikelilingi oleh Al-Hawariyun, sahabat-sahabat yang baik-baik ini seramai 12 orang kesemuanya. Ya, sahabat-sahabat yang baik-baik dan beriman. Ya. Dan apa yang nak disebut tuan-tuan sebagai contoh seorang ulama yang alim dalam bidang tafsir, Syekh Salah Al-Khalidi, berpandukan kepada riwayat yang sahih antaranya daripada Ibnu Abbas dan juga menyimpulkan pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Kathir, menyatakan sebagai contoh para penonton, ketika mana pada malam rancangan kumpulan Yahudi dan juga kerajaan Romawi tadi untuk membunuh Nabi Allah Isa, pada malam itulah Al-Hawariyun, 12 orang ini, mereka berkumpul di rumah ataupun lokasi tempat persembunyian, tempat berkumpulnya Nabi Isa dan golongan Al-Hawariyun ini. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, apa yang berlaku apabila Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada baginda Nabi Isa yang baginda akan diselamatkan, Allah Ta'ala telah berfirman kepadaku bahawa akan ada dalam kalangan kalian yang diserupakan dengan aku ketika aku diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah di antara kalian yang mahu dijadikan serupa dengan aku? Ini tengok mukjizat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila Nabi Isa bertanya demikian kepada 12 orang sahabatnya ini, yang paling muda angkat tangan, mahu menjadi ataupun mengganti tempat seperti yang disebut oleh Nabi Isa alaihissalam.
Allah. 3 kali dia angkat tangan. 3 kali dia angkat tangan. Setianya dia kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Iman dia kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Para penonton dan rahmati Allah, kerana itu ya, kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat 157. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tuan-tuan, apa kata Allah? Dan kami hukum juga kerana ucapan mereka, ucapan golongan Yahudi tadi dan juga kerajaan Romawi tadi, mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Allah Taala menjawab, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, walakin syubbiha lahum. Maknanya mereka telah tersalah pandangan. Yang dibunuh itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam setengah disebut sebagai diwafatkan, tetapi dalam arti ditidurkan. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bila Nabi Isa akan turun semula di akhir zaman nanti. Untuk apa? Tuan-tuan, dalam ayat yang sama, ayat 158 dan 159 memberikan jawapannya, iaitulah barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa in min ahlil kitabi illa liyu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. 159 Allah berfirman, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya setelah turun semula nanti, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi mereka. Maknanya Nabi Isa akan memperbetulkan salah faham mereka itu di hari akhirat nanti, di akhir zaman nanti akan turun ke dunia. Jadi maknanya kisah Al-Hawariyun ini, para penonton rahmati Allah, memberikan satu kefahaman kepada kita, penting untuk kita mencari sahabat-sahabat yang baik-baik. Ya, sahabat yang baik-baik. Dalam kisah ini Nabi Isa dengan Al-Hawariyun, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentulah dengan sahabat-sahabat setianya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi maknanya kisah Nabi Isa dan Al-Hawariyun dan baginda Rasulullah dan para sahabat memberi mesej kepada kita, marilah kita jadi sahabat yang setia, sahabat yang menjentik, yang menyuntik rasa insaf dan menyemarakkan obor untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita, nak yakin. Wallahu a'lam. Pentingnya kita untuk mencari sahabat, dan antara ciri sahabat yang perlu kita cari ialah yang mengajak untuk tunaikan solat, mengajak buat kebaikan. Bukan hanya mengajak makan je Ustaz. Jom kita mamak, borak-borak, solat tak pergi, kebaikan tak buat. Jadi carilah sahabat yang mampu membawa kita bersama-sama ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ustaz, kita sudah bicara panjang tentang surah Az-Zukhruf ayat 64 hingga 67. Masa mencemburui kita Ustaz. Jadi mungkin Ustaz ada kesimpulan tentang perbincangan kita pada pagi ini. Silakan. Baik, Da'i Hakim dan juga para penonton rahmati Allah, dalam Al-Quran Allah Taala membawakan cerita-cerita manusia yang agung. Manusia-manusia yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mereka antaranya ialah yang disebut dalam Al-Quran merupakan kisah para nabi dan para rasul. Jadi apabila kita membaca kisah-kisah seumpama ini, tentunya lah bila kita berinteraksi dengan kisah-kisah ini, ia yang pertama memberikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kita kepada para rasul dan para nabi, yang pertama. Dan yang kedua, tentunya kisah yang kita baca ini, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kemudian Sayyidah Maryam dan seumpamanya, memberikan petunjuk mereka yang mulia ini pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat. Jadi kita, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, juga akan turut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan cerita yang berbeza.
dengan jalur yang berbeza. Maka tentunya lah bila kita baca Al-Quran, ia memberikan motivasi kepada kita. Sebagaimana bila kita baca surah Az-Zukhruf, seperti mana kita faham tadi, surah Az-Zukhruf diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah berada di fasa yang kedua dakwah, iaitulah bagaimana musyrikin Mekah mereka telah mengancam Nabi dengan cara untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini diturunkan kepada Rasulullah, surah ini diturunkan kepada Rasulullah untuk memberikan motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu para penonton, saat ketika kita rasa lemah, kita rasa hilang, kita rasa tak kuat, kita rasa down, tuan-tuan, marilah kita membaca Al-Quranul Karim, kerana wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai perawat, sebagai pengubat penyakit dalaman kita, dan Al-Quran itu akan memberikan rahmat bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, saya fikir tak sempurna program kita pada pagi ini tanpa doa Ustaz. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit doa sebagai penutup program kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Da'i Hakim. Saya minta izin untuk kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dan Engkau kasihkanlah ibu bapa kami, ya Allah, semenjak sebagaimana mereka menjaga kami semenjak kecil lagi, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, dengan keberkatan hari Jumaat yang mulia, penghulu segala hari ini, ya Allah, Engkau anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang baik dan halal, ya Allah, dan Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada anda, keluarga besar Tanya Ustaz yang sudi bersama dengan kami. Teruskan menonton siaran Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator anda yang suka berpantun. Tak lain tak bukan Da'i Hakim, iaitu saya sendiri, dan juga Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud dengan topiknya surah Az-Zukhruf ayat 68 hingga ayat 71. Baik. Iaitu topik, maafkan saya, topik esok iaitu jangan mengalah. Jadi topik yang istimewa yang akan kita bawakan kepada anda. Akhir kata, burung helang terbang menepa, tinggal menyinggah di gunung Angsi. Bila ujian datang menimpa, ingatlah Allah sentiasa di sisi. Ayuh bangkit dan jangan mengalah. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.